Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berpagi-pagilah kita. Artinya maksud saya bangun pagi-pagi, kalau boleh ketika masuk waktu subuh, bersihkan diri, tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di waktu pagi-pagi begini, malaikat rahmah berkeliaran. Malaikat rahmah merayau-rayau mencari-cari siapakah orang-orang yang layak dan berhak untuk menerima rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu berpagi-pagilah kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di suasana pagi yang hening begini, insya-Allah segar minda kita, segar fizikal kita, segar dan senang hidup kita dalam menghadapi masa-masa mendatang ini, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk pagi ini dalam sesi mukadimah ini kita akan bicarakan setajuk, iaitu membayar nazar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut soal nazar, memang tidak asing di kalangan masyarakat Melayu, karena kita juga sering kali bernazar. Cuma soalannya, tahukah kita apa sebenarnya nazar itu? Apa arti perkataan nazar? Mengikut Kamus Dewan, nazar berarti bila mana seseorang itu berniat untuk melakukan sesuatu bila tercapai sesuatu hajat ataupun tujuan, maka itu namanya nazar. Oleh kerana nazar merupakan satu hukum yang dibicarakan khusus dalam kitab-kitab fiqh, di mana terdapat satu bab yang membicarakan hukum nazar. Maka sebab itulah sebelum kita lebih lanjut bicarakan nazar di segi hukumnya, syarat-syaratnya, maka terlebih dahulu para ulama fiqh mengatakan bahawa nazar terbahagi dua. Ada dua jenis nazar. Yang pertama dinamakan nazar lajaj. Mengikut istilah fiqh, nazar lajaj ialah bila mana seseorang itu berniat untuk tidak melakukan perkara-perkara mungkar, untuk tidak melakukan perkara-perkara maksiat, maka itu namanya nazar lajaj. Seperti seorang menyebut, jika sekiranya saya sembuh sakit ini, saya tak akan lagi minum arak. Dia niat jika sembuh sakitnya, dia tidak akan minum arak. Maknanya berniat untuk tidak melakukan perkara-perkara maksiat, perkara mungkar, itu namanya nazar lajaj. Adapun yang kedua, yang dinamakan nazar tabarrur. Disebut dengan tabarrur. Artinya bila seseorang itu berniat untuk melakukan perkara-perkara yang berkebajikan, untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Seperti dia berkata, jika sekiranya anak saya lulus periksa, maka saya akan puasa, atau saya akan iktikaf, atau. Maka ini nama dia nazar tabarrur. Nazar untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kesimpulannya, ulama-ulama fuqaha, ulama fiqh mengatakan bahawa nazar artinya seseorang itu berniat untuk melakukan perkara-perkara yang asalnya sunat. Bila dia berniat, bernazar untuk melakukan sunat, maka perkara sunat itu menjadi wajib ke atas dirinya. Maka sebab itulah ulama fiqh mengatakan bahawa tidak boleh kita bernazar pada benda-benda yang wajib. Sebab bernazar ini artinya wajibkan kata dirinya perkara-perkara yang tidak wajib. Seperti, kalau saya lulus periksa, kalau saya naik pangkat, kalau saya baik sakit, kalau, maka saya akan berpuasa. Dia niat berpuasa. Maka tiba-tiba sampai hajatnya,
maka dia kena berpuasa. Padahal puasa itu asalnya tidak wajib, melainkan kalau puasa Ramadan itu tidak jadi nazar. Jangan pula bila seorang berniat kata, kalau saya naik pangkat, Ramadan tahun ni saya naik puasa. Itu mana boleh nazar macam tu? Sebab Ramadan tu tak menazar apa jadi wajib. Dia kena buat. Sama juga Jumaat. Oh, saya kalau gini, kalau baik sakit, kalau hari ni, maka saya pergi Jumaat minggu ni di masjid. Itu tak boleh nazar. Sebab nazar benda yang sunat. Adapun benda yang wajib seperti Jumaat, seperti puasa Ramadan, seperti haji yang pertama, umrah pertama, benda ini wajib, tak payah bernazar. Maka itulah yang dikatakan nazar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Cuma persoalan hari ini, apa yang berlaku di kalangan masyarakat Melayu hari ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dapati, kebanyakan di kalangan kita, bila menazar, tak ada lain. Pisang emas saja. Asal ke bernazar, bawa pisang ke masjid. Asal bernazar, bawa pisang ke masjid. Sebab tu terlihat hari jemaah di masjid, Masya Allah. Pisang berlungut-lungut depan masjid. Padahal hukum fiqh mengatakan tak mesti berniat dengan pisang. Banyak benda-benda yang lain kita boleh buat. Tak semesti bawa ke masjid saja. Maka sebab itulah kita perlu hayati dan kita perlu pahami tentang konsep nazar ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ulama-ulama fiqh mengatakan bahawa untuk menjadikan nazar itu sah dan dikira sebagai nazar, ada beberapa rukun. Yang pertama sekali ialah sirah ataupun lafaz. Apa yang dia nak sebut itu mesti menggunakan tu perkataan yang dia faham dengan iltizam, yang dia nak buat sesuatu benda yang baik. Itu namanya sirah. Dia mesti berniat, kalau saya begini, saya nak buat benda begini-gini yang baik, bukan yang mungkar. Dia ada unsur-unsur taqarrub, unsur nak menghampiri diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti niat untuk i'tikaf, seperti nak puasa sunat, seperti buat kenduri, buat jamuan. Itu dikatakan taqarrub, artinya untuk menghampirkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Adapun yang kedua ialah mesti yang diniatkan itu benda-benda yang baik, benda-benda yang asalnya tidak wajib, lalu dia mewajibkan kata dirinya untuk melakukan perkara tersebut. Itu dikatakan ada unsur-unsur taqarrub, artinya untuk menghampiri diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat untuk berpuasa, niat untuk buat kenduri, buat jamuan, niat untuk melakukan perkara yang baik. Itu namanya rukun yang kedua. Adapun rukun yang ketiganya ialah orang yang bernazar itu, pertama mesti orang Islam. Yang kedua, dia bernazar dengan kehendak dan sukarela hatinya. Niat sukarela dia nak buat benda-benda yang sunat tadi. Dan yang ketiganya ialah dia berniat untuk melakukan perkara-perkara yang baik, yang berkebajikan. Jangan bernazar untuk buat benda-benda yang mungkar. Jangan berniat untuk melakukan benda-benda maksiat dan benda-benda kejahatan. Jika seorang berniat untuk melakukan benda yang maksiat mungkar, maka itu tidak dinamakan nazar dan tidak perlu dia tunaikan apa yang diniatkan itu, kerana nazar adalah benda-benda yang taqarrub ataupun mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu selepas ini, jangan ke mana-mana. Setelah kita mengenali, kita mengetahui apa itu dikatakan nazar dan dengan rukun-rukunnya, sekarang kita bicarakan hukum. Apakah hukum bernazar ini? Apakah ia wajib atau hanya sunat? Sebenarnya ulama-ulama fiqh mengatakan bahawa nazar adalah satu perbuatan yang diharuskan, dibolehkan, dibenarkan. Tetapi walau bagaimanapun, jika seorang itu bernazar, maka wajib kata dirinya menunaikan nazarnya. Sebab Allah sebut dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 270. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimin min ansar. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan apa nafkah yang kamu belanjakan, dan juga apa jua nazar yang kamu nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahui. Dan sesungguhnya bagi orang zalim itu tidak ada siapa pun yang dapat menolongnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, persoalan hukumnya adalah harus.
Tetapi bila mana dia bernazar, maka dia hendaklah menunaikan nazarnya itu. Jadi wajib kata dirinya menunaikan atau melaksanakan nazarnya. Justru itulah ulama-ulama mengatakan bahawa jika kita nak wajibkan kata diri kita sesuatu perkara yang tidak wajib pada asalnya, maka sepatutnya sesuatu yang hendak kita nazarkan itu jangan sampai ke peringkat menyusahkan kita, menyukarkan kita bila mana kita nak melakukannya. Contohnya, ulama-ulama mengatakan kalau boleh, kalau dia bernazar nak puasa pun, bernazar nak puasa atau bernazar nak i'tikaf sekalipun, kalau boleh jangan sebut bila, jangan sebut di mana tempatnya, dan jangan sebut banyak mana. Contoh, kita katakanlah saya kalau anak saya pas periksa tahun ini, saya nak puasa. Cukup. Saya nak puasa saja. Jangan cakap nak puasa berapa hari, nak puasa di mana, nak puasa bila. Takut-takut bila kita nak puasa 10 hari. Terdayakah kita buat 10 hari? Kita nak puasa minggu depan. Buat sakit kita minggu depan. Macam mana? Atau nak puasa tepat sekian-sekian. Entah kita ada tempat lain. Maka sebab itu kalau boleh jangan sebut. Kalau nak puasa, sebut puasa. Ataupun kata-kata kalau saya gini-gini saya nak buat kenuri. Kenuri apa? Saya tak sebut. Kenuri pisang ke? Kenuri pulut ke? Kenuri durian ke? Nasi ke? Tak kata. Saya buat kenuri. Bila? Saya tak cakap bila. Di mana? Di rumah saya ke? Saya tak sebut. Di masjid ke? Di rumah anak. Saya tak sebut. Maka sebab itu, jangan sampai ke peringkat menyusahkan diri kita. Karena terkadang saya minta maaf. Pernah orang tanya saya. Ada seorang, dia bernazar. Dia kata, kalau dia dapat kerja, ini cerita lama ni. Dia bernazar, dia tanya saya, dia kata, kalau saya dapat kerja, saya akan semayang Jumaat di Masjid Negara 4 minggu berturut-turut. Itu nazar dia. Subhanallah. Dia dapat kerja, dia terus transport ke Perak. Dia kena kerja di Perak. Macam mana Jumaat di Masjid Negara tu? Dia tanya saya kata, no. Awak dah bernazar Masjid Negara. Awak dah bernazar nak semayang Jumaat, itu wajib. Tapi yang nazarnya ialah di Masjid Negara. 4 minggu berturut-turut. Maknanya, you kena balik ke Kuala Lumpur, you kena pergi semayang Masjid Negara 4 minggu berturut-turut. Itu nazarnya. Sebab apa yang kita nazarkan, mesti kita tunaikan. Maka sebab itulah ulama' kata, jangan sebut tempat dan masa. Tetapi kalau sekadar nak menyebut semayang Jumaat, itu tidak sah nazarnya. Sebab Jumaat itu tak wajib, tak nazar pun jadi wajib. Maka sebab itulah ulama'-ulama' berkesimpulan mengatakan, kalau tak nak menazar, seelok-eloknya pertama sekali kata ulama' kita menazar dengan i'tikaf. Saya kalau begini-begini, saya nak i'tikaf di masjid. Saya tak kata lama mana, saya tak sebut masjid mana, saya tak kata bila. Tiba-tiba sampai hajat saya boleh pergi i'tikaf mana-mana masjid. Saya tak sebut lama mana, 10 minit, 5 minit, 1 jam, 1 hari, saya tak sebut. Jadi saya pergi masuk masjid, niat i'tikaf, habis. 2 minit lepas nazar kita. Itu memudahkan kita. Maka sebab itulah muslim-muslim rahmati Allah, bernazar artinya kita mewajibkan kata diri kita sesuatu yang pada asalnya tidak wajib. Baik. Cuma persoalannya, kepada siapa kita nak bernazar ini? Walaupun terkadang orang masyarakat Melayu sering kali menyebut bernazar ini dia berniat. Maka sebab itu dia melepaskan niat. Dia pergi bernazar di kubur keramat. Dia bernazar tempat dia agak jembalang yang ada penunggu. Itu salah. Sebab bila mana tidak menazar, mesti kepada Allah. Mesti kepada Allah, bukan pada makhluk lain. Waktu dalam hadis Nabi disebut, la nazra illa fi ta'atillah. Tidak dinamakan nazar, tak sah nazarnya, melainkan pada perkara-perkara mentaati Allah. Artinya dia bernazar kepada Allah. Yang demi Allah ke atas aku, sekian-sekian kalau aku begini-begini. Tapi yang malangnya hari ini, kenapa kita pergi ke keramat? Pergi kubur-kubur yang dianggap keramat, tempat-tempat yang dianggap berpuaka, yang berpenunggu. Oh, tok minta bagi tok bila kahwin nenek kita? Yang panggil dia tok tu siapa? Maka dengan minta pada kubur yang dianggap keramat, itu salah. Dan kalau ini nazarnya, sebenarnya dia bukan nazar, dan tak mesti ditunaikan nazar itu, kerana itu bukan nazar. Maka sebab itu kenapa hari ini banyak orang Melayu kita, masyarakat Islam kita, pergi melepaskan nazar di keramat, pergi membayar nazar tempat-tempat dia anggap berpuaka, berjembalang, berpenunggu, berbagai lagi. Ini merupakan perbuatan yang salah, walaupun amalan itu tidak dinamakan nazar. Muslimin rahmati Allah, jangan ke mana-mana. Kita bertemu lagi selepas ini insyaAllah. Allah, persoalannya bagaimana kalau seseorang itu bernazar kepada yang lain daripada Allah?
Seperti mana yang sebut tadi, bernazar kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, pergi minta sesuatu kepada dia, maka perbuatan ini salah. Kenapa pergi minta kepada kubur yang dianggap keramat? Kalau benar pun orang yang dalam kubur itu manusia yang dianggap karamah, wali Allah, dia boleh menolong kita masa dia hidup saja. Lepas dia meninggal dunia, dia tak mahu berbuat apa lagi. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri lepas wafat baginda, dia tak boleh buat apa-apa lagi dah. Tak boleh tolong kita lagi dah. Ini kan pula kubur dia agak keramat. Kenapa masih ada masyarakat Melayu hari ini masih mengunjungi tempat-tempat yang dianggap keramat, minta bantuan, minta pertolongan, bernazar, lepas tu bayar nazar. Maka percayalah, sebenarnya perbuatan ini dia anggap sebagai satu bid'ah, satu khurafat, bahkan bimbang dan takut kalau amalan ini merupakan syirik. Sebab dia minta kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama-ulama kata, orang yang bernazar kepada tempat-tempat seperti ini, maka dia tidak dinamakan nazar dan tidak wajib dia menunaikan nazarnya. Kalau dia menunaikan juga nazarnya, dia melaksanakan juga niat dia, bawa kambing seekor, bawalah pulut kuning ke pergi kubur tu, bawalah apa-apa saja, maka perbuatan itu adalah syirik. Kerana dia percaya seolah-olah yang menyampaikan hajat itu ialah makhluk itu, bukan Allah SWT. Sebenarnya yang menunaikan hajat kita, yang memberikan kepada kita sesuatu, yang menganugerahkan kita kebaikan, bukan makhluk tapi Allah SWT. Maka sebab itulah bila mana kita nak bernazar, ingat, bernazarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah kita pergi kepada kubur-kubur yang dianggap keramat. Tak payah kita pergi kepada tempat-tempat yang berpenunggu, yang berpuaka. Kerana semua mereka makhluk seperti kita yang tidak mampu untuk buat satu. Sedangkan kita kena faham bahawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah, dan akan dikau kami minta pertolongan, minta kepada Allah. Nak bernazar, bernazarlah kepada Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Oleh kerana benarnya menjadi tradisi di kalangan masyarakat Melayu, suka sangat pergi minta, pergi bernazar, lepas niat bertempat-tempat yang bukan tempatnya. Seperti yang saya katakan tadi, tempat-tempat yang dianggap berpuaka, kubur-kubur yang dianggap keramat, padahal tidak keramat pun. Maka jika sekiranya ada di kalangan kita yang melakukan perbuatan ini, pergi kubur, dianggap keramat, minta bantuan, minta sembuhkan penyakit anaknya, minta luluskan peperiksaan anaknya, minta selamatkan daripada bala, minta selamat daripada musibat, maka perbuatan itu salah. Bila salah, dia telah melanggar satu larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia meminta bantuan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Dan yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika sekiranya seseorang bernazar dan dia tidak dapat melakukan nazarnya, tak dapat menunaikan nazarnya, contoh kita kata kalau saya begini, saya nak puasa selama 10 hari. Itu disebut 10 hari itu. Sedangkan saya sebut di awal tadi, jangan sebut 10 hari. Cakap nak puasa saja. Bila sebut nak puasa saja, kita boleh puasa sehari, 2 hari, 3 hari, kita pulang. Banyak mana kita nak buat. Tetapi kalau ada orang yang berniat, saya kalau begini, kata saya nak puasa selama 10 hari. Itu nazar tu. Maka, jika tercapai hajatnya, kalau tak tercapai, tak apalah. Kalau tercapai hajatnya, termakbul apa yang diniatkan, maka wajib ke atasnya berpuasa selama 10 hari. Tiba-tiba tercapai hajatnya, termakbul niatnya, dia pun sakit, tak boleh puasa. Macam mana nak buat? Maka pada ketika itu kata ulama fiqh, maka dia kena bayar kifarat ataupun kafarah. Itu yang dikatakan kifarat nazar. Walaupun setengah ada ulama mengatakan, jika orang yang bernazar itu kepada benda yang bukan Allah, ataupun tak dapat menazar dan menunaikan nazarnya, maka dia kena bayar kifarat, bayar denda. Apa denda dia? Sama seperti kifarat sumpah. Hukum fiqh kata sama seperti kifarat sumpah. Macam mana? Kifarat sumpah kita lihat. Yang pertama sekali, kalau seorang itu bersumpah yang dia tidak akan buat benda-benda yang baik, dia bersumpah tak akan bersedekah contohnya, maka dia kena batalkan kifarat sumpahnya dan kifarat. Ataupun orang yang melanggar sumpahnya, dia bersumpah tak akan berzina, dia bersumpah tak akan berjudi, dia bersumpah tak akan minum arak, tiba-tiba dia melanggar sumpahnya, maka dia kena bayar kifarat. Apa kifaratnya? Samalah dengan kifarat nazar tadi, iaitu orang-orang yang bernazar tetapi tak dapat nak melakukan nazarnya, maka kifaratnya ialah pertama sekali memerdekakan seorang hamba. Hari ini mana ada hamba lagi? Mana hamba tak ada sekarang.
Maka sebab tu pindah kepada yang kedua, iaitu memberi makan 10 orang fakir miskin. Beli makanan, pergi bagi 10 fakir miskin, atau panggil orang 10 fakir miskin, bagi mereka makan, atau kalau itu pun tak nak, bukan yang pilih-pilih ya, tak dapat, buat yang ketiga. Yang ketiga ialah beli pakaian bagi pada mereka 10 orang miskin. Kalau ini pun tak dapat juga, pada yang akhir sekali dia boleh pilih untuk berpuasa selama 3 hari, tetapi tak mesti berturut-turut. Maka berpuasa 3 hari itu merupakan kifarat bagi orang yang tak dapat menunaikan nazarnya atau orang yang melanggar sumpahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini, dengan sedikit huraian ini, dapatlah kita fahami apakah yang maksud dengan nazar itu. Ingat, nazar pada melakukan perkara-perkara mentaati Allah, dan bernazar hanya kepada Allah untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan kebajikan, bukan untuk melakukan maksiat dan kejahatan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berkati kita, dengan harapan di masa-masa mendatang bila mana kita nak bernazar, ingat, nazar la nadra illa fi ta'atillah. Tidak dinamakan nazar melainkan pada perkara-perkara mentaati Allah. Bernazarlah kita kepada Allah, bernazarlah kerana Allah, dan bernazar semata-mata untuk Allah SWT. Sekian, mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berkati kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Seakhir dengan ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.